Assalamualaikum dan salam sejahtera semua penonton Bantras COVID-19. Saya Ganani seperti biasa akan menemani anda setiap Ahad 12.30 hari di TV1 bagi melaporkan situasi terkini tentang COVID-19. Masih tidak terlewat sekiranya saya ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64 tahun kepada seluruh rakyat Malaysia dan masih lagi mengekalkan tema Malaysia Prihatin. Kita haruslah menjadi rakyat yang prihatin, saling bantu-membantu dan bertanggungjawab untuk mengambil vaksin bagi menentang COVID-19. Ingat, kita masih belum lagi merdeka daripada virus yang berbahaya ini. Namun dengan mengambil vaksin lengkap, insya-Allah satu hari nanti kita pasti mencapai imuniti kelompok seperti kejayaan di 3 buah negeri ini. Ikuti paparan minggu ini. Lembah Kelang antara 3 negeri yang mencapai kadar vaksinasi lengkap melebihi 80% bagi populasi dewasanya pada akhir Ogos lalu, sekaligus memungkinkannya beralih ke fasa 2 pemulihan negara atau PPN. Selain Lembah Kelang, Labuan dan Sarawak juga mencapai imuniti kelompok hasil program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan pada 24 Februari 2021. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 memaklumkan Labuan yang pertama beralih ke fasa 4 PPN mencatat peratusan tertinggi penduduk divaksinasi dengan 93.1%. Ini diikuti Lembah Kelang yang meliputi Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya pada kadar 88.7%, manakala Sarawak 86.4%. Malaysia antara negara yang merekodkan kadar vaksinasi terpantas di dunia. Pertambahan 6 juta dos vaksin pada September ini seperti mana diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini membolehkan imuniti kelompok dicapai lebih cepat berbanding sasaran akhir tahun ini. Tahniah diucapkan kepada Labuan kerana berjaya mencatat peratusan tertinggi dalam mencapai imunisasi kelompok, diikuti Lembah Kelang dan juga Sarawak. Kejayaan ini dicapai kerana sikap penduduk yang peka terhadap kepentingan vaksin COVID-19 serta semangat berpasukan di antara masyarakat dan juga para petugas khas yang juga dikenali sebagai Prihatin Volunteers. Sebagai orang dewasa yang boleh berfikir secara waras, kita pastinya dapat menilai kebaikan pengambilan vaksin COVID-19. Bukan saja melindungi diri kita, tetapi juga orang sekeliling kita, terutamanya kanak-kanak yang masih lagi terkecuali dalam pengambilan vaksin COVID-19. Ikuti laporan yang disediakan. Disangka selamat daripada serangan COVID-19 pada awal penularannya, dunia mula gusar melihat corak baru jangkitan berikutan peningkatan kes kanak-kanak dan remajanya yang diserang varian ganas Delta. Varian yang pertama kali dikesan di India pada akhir 2020 itu menjadikan COVID-19 sebagai pandemik dalam kalangan mangsa mudanya, terutama golongan berusia bawah 12 tahun yang tidak layak menerima suntikan vaksin. Di Amerika Syarikat, sebanyak 22% daripada 180,000 kes baru positif COVID-19 pada minggu ke-3 Ogos dikesan membabitkan kanak-kanak. Australia pula, misalnya, mencatat antara 2,800 kes positif dalam kalangan orang mudanya sejak berlaku pandemik adalah kanak-kanak berusia bawah 10 tahun. Delta dilaporkan menyebabkan kanak-kanak mengalami simptom COVID-19 berpanjangan termasuk menjejaskan kecerdasan fizikal dan minda sekaligus mengganggu pembelajaran. Penolakan pemakaian pelitup muka dan kegiatan sosial yang mula dibuka barat misalnya paling menjejaskan kanak-kanaknya terutama di daerah yang rendah kadar vaksinasinya. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar dalam kehidupan rakyat di negara kita dan seluruh dunia. Ibu hamil merupakan golongan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang perlu diberikan perhatian semasa pandemik ini. Ibu berisiko kerana semasa hamil berlaku perubahan kepada sistem pertahanan badan dan sistem pernafasan. Sehingga 31 Ogos 2021, data menunjukkan 1 daripada 200 pesakit COVID-19 di Malaysia adalah ibu hamil. Bagi kes kematian pula, 1 daripada 140 pesakit COVID-19 yang mati adalah ibu hamil, manakala 1 daripada 20 pesakit COVID-19 yang mendapat rawatan rapi di hospital adalah ibu hamil.
Jumlah kes yang dilaporkan semakin meningkat bermula Oktober 2020 dengan purata 200 kes jangkitan sebulan, tetapi peningkatan melonjak dilaporkan bermula Mei 2021 iaitu 850 kes, 899 kes pada bulan Jun 2021 dan terus melonjak kepada angka 2,240 kes pada bulan Julai 2021. Analisa terperinci dari CPRC Perkhidmatan Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan nisbah kes ibu hamil dijangkiti COVID-19 yang menerima rawatan rapi berbanding jumlah pesakit COVID-19 kritikal adalah 1 dalam 20. Nisbah ini jauh lebih tinggi berbanding nisbah jangkitan ibu hamil dalam populasi umum iaitu 1 dalam 200. Jangkitan COVID-19 tahap yang lebih teruk kerap berlaku pada peringkat akhir kehamilan iaitu 7 bulan ke atas. Dalam kes ibu yang mengalami jangkitan teruk, pembedahan kelahiran secara kecemasan perlu dilakukan untuk membantu pemberian rawatan dan bantuan pernafasan ibu walaupun usia bayi dalam kandungan yang masih pramatang. Berdasarkan data sehingga kini, risiko untuk bayi dalam kandungan mendapat jangkitan COVID-19 setelah ibu dijangkiti COVID-19 adalah rendah. Tiada bukti untuk menunjukkan sebarang kesan buruk kepada bayi dalam kandungan jika ibunya dijangkiti COVID-19 selain daripada risiko kelahiran pramatang. Pencegahan paling berkesan dan memberi kebaikan kepada ibu hamil adalah dengan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pastikan vaksin telah lengkap diambil sebelum fasa akhir kehamilan. Pengambilan vaksin boleh mengurangkan risiko komplikasi teruk jika masih dijangkiti COVID-19. Ibu hamil tidak perlu khawatir dengan keselamatan vaksin COVID-19 kerana vaksin yang diluluskan di Malaysia tidak akan memudaratkan ibu dan bayi dalam kandungan. 20,988 kes baru jangkitan COVID-19 dikesan pada 2 September 2021. Hanya 1.6% membabitkan kes kategori 3 hingga 5 hasil keberkesanan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terus patuhi SOP selepas divaksinasi. Komitmen mematuhi peraturan akan memastikan kita kembali ke kehidupan normal. Menang bersama, lindungi diri, lindungi semua. Pesakit-pesakit COVID ni kebanyakannya mempunyai masalah paru-paru. Pandemik COVID-19 menyaksikan Hospital Tengku Ampuan Rahimah atau HTAR Kelang sebagai antara tumpuan pesakit yang didapati positif mendapatkan rawatan termasuk menjalani proses pemulihan yang dikendalikan pakar fisioterapi. Di sinilah pentingnya pesakit didedahkan kepada teknik pernafasan betul untuk meningkatkan oksigen dalam darah seraya mengurangkan kebergantungan kepada bantuan peralatan. Pakar Perubatan Geriatrik HTAR, Dr. Nur Hakimah Makhtar berkongsi peranan pasukan perubatannya. Tugas utama pakar perubatan dan juga pasukan perubatan untuk merawat pesakit COVID adalah kita hendak memastikan keselamatan dan memastikan pesakit COVID dirawat dengan betul. Pesakit-pesakit COVID ni kebanyakannya mempunyai masalah paru-paru. Dia akan menyebabkan radang paru-paru yang teruk yang kita panggil COVID pneumonia yang akan menjadi organizing pneumonia pada peringkat akhir. Rawatan COVID ni bukan hanya dalam keadaan yang acute tapi kita perlu merawat dalam komplikasi COVID. So komplikasi COVID ni kita perlu memanggil pasukan kami iaitu pasukan fisioterapis untuk membantu memberi exercise untuk paru-paru supaya mereka boleh bernafas tanpa oksigen. Bagi pesakit yang masih memerlukan tahap oksigen yang lebih tinggi, ahli fisioterapi dan juga rehabilitation team akan mengajar mereka untuk bernafas secara lebih efisien iaitu kita panggil deep breathing exercise. Mereka juga akan melakukan rawatan chest physio dan juga bivasal percussion di mana ini akan dapat membantu mengeluarkan secretion dan juga pesakit perlu melakukan aktiviti insentif spirometry. Bagi pesakit yang lebih baik iaitu penggunaan oksigen yang lebih rendah, mereka akan diajar untuk melakukan pulmonary rehab. Di dalam pulmonary rehab, mereka akan diajar untuk melakukan thoracic mobility exercise, thoracic expansion exercise dan juga insentif spirometry. Latihan-latihan ini adalah berfungsi untuk mengembangkan paru-paru bagi memastikan tahap oksigen akan menjadi lebih baik.
Proses rehabilitasi ataupun fisioterapi untuk pesakit COVID akan mengambil masa yang lama. Sekiranya mereka telah tamat latihan pulmonary rehab dan kami rasa mereka telah selamat untuk pulang, kami akan memberi beberapa nasihat kepada mereka dan mereka boleh meneruskan latihan fisioterapi ini semasa mereka berada di rumah. Baiklah, di sebelah saya adalah Major Zaidi, merupakan pengurus operasi bagi Pusat Pemberian Vaksin Axiata. Macam mana Tuan, sihat? Alhamdulillah sihat. Baru-baru ni ada tular beberapa video tentang lambakan pekerja asing di Pusat Pemberian Vaksin. Jadi boleh tak Tuan beri sedikit komen tentang perkara ini? Lambakan terjadi disebabkan oleh kerajaan membenarkan untuk warga asing walk-in ke Stadium Nasional Bukit Jalil, yang mana kerajaan benarkan pada 9 hingga 22 Ogos walk-in. Kapasiti yang hadir melebihi daripada kemampuan PPV itu sendiri. Dan juga jumlah mereka yang hadir mengikut pada pelepasan daripada pihak majikan dan berlakulah lambakan. Dan juga apa yang kami hadapi permasalahan di sini disebabkan oleh kebanyakan warga asing yang berdaftar dengan Mas Sejahtera, mereka tidak memberi maklumat yang tepat ke atas bukti-bukti peribadi mereka. So mereka akan salahkan nombor pasport lebih 1 angka dan kurangkan 1 angka. Itu yang permasalahan yang berlaku, menyebabkan proses dokumentasi pendaftaran sebelum menerima suntikan itu memakan masa yang begitu lama, dan pihak PBB akan jadi padat, tidak lancar perjalanan pemberian vaksin tersebut. Baiklah, terima kasih Tuan Zaidi atas perkongsian yang diberikan. Di Pusat Pemberian Vaksin, kita tahu ramai petugas barisan hadapan yang bertugas dalam melancarkan proses untuk memberikan vaksin kepada orang ramai. Antara yang memainkan peranan adalah pegawai-pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kita ikuti cabaran yang dilalui oleh staf muda Pertahanan Awam Muhammad Syarizan. Tidak goyang, bertugas tanpa kenal erti lelah, sumbangan sukarelawan dalam kalangan Angkatan Pertahanan Awam atau APM yang berada di barisan hadapan sebagai petugas bukan medikal sejak negara diserang pandemik COVID-19 sememangnya dikagumi. Peranan mereka, misalnya dalam pengoperasian Pusat Pemberian Vaksin atau PPV, seperti di Dewan Kemuning Utama di Seksyen 23 Shah Alam yang menjadi tumpuan warga asing, nyata membantu melancarkan kempen program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha kerajaan memulihkan negara. Bersama staf muda Pertahanan Awam, Muhammad Syarizan Muhammad Dan menyoroti cabaran beliau di lapangan. Perkara yang paling penting adalah keselamatan petugas, keselamatan penerima vaksin dan juga keselamatan dewan. Yang mana seperti tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, PPB ada 5 stesen. Stesen pertama Saringan. So stesen Saringan akan dikenalikan oleh pihak MyVac yang terdiri daripada belia-belia. Kemudian stesen kedua, kita ada stesen pendaftaran yang dikenalikan oleh MyVac juga. Stesen ketiga, stesen concern dikenalikan oleh doktor-doktor. Stesen 4, stesen vaksin dikenalikan oleh vaksinator yang berpengalaman. Kemudian kita ada stesen terakhir, stesen 5 di mana kita stesen menunggulah. Dalam cabaran pada kali ini, kita berhadapan dengan situasi penerima vaksin itu daripada warga asing. So, bila warga asing ni kita berhadapan dari segi pertuturan. Kita memang hadapi kesukaran untuk memberi penerangan sebab kefahaman itu susah. Perlu sabar yang tinggi lah. Nampak perjalanan pemberian vaksin itu berlaku dengan baik lah. So, kita tak ada mengalami kesukaran di mana-mana stesen. Pemberian vaksin memang teratur dan dapat menempati piawan yang ditetapkan untuk PPB lah. Kawasan-kawasan ni memang banyaknya kawasan industri. So, banyak pekerja asing yang datang. Untuk kita pastikan kelancaran dewan tu tak berlaku kekusutan, tak berlaku kekalutan. Di sini juga kita menyediakan kemudahan untuk bagi penerima vaksin dari kalangan OKU yang mana kalau dia tak boleh untuk berjalan, so kita akan gunakan kaedah drive-thru di sini membantu memudahkan penerima vaksin yang kategori OKU segitulah. Pengalaman saya tak lupakan adalah apabila penerima vaksin mengucapkan terima kasih yang berbanyak-banyak, terutama warga MAS yang mana mereka menyangkakan vaksin ini adalah satu yang sukar daripada bantuan-bantuan yang disediakan. So dapat memudahkan kerja dia berasa bersyukur dan amat-amat berterima kasih di atas kerjasama dan bantuan yang disediakan oleh petugas di PPB lah. Dah habis hingga lah, mana saving dah habis dah tak ada apa dah. Ni seminggu saya tak bangun, saya dah larilah job. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan
Jalur gemilang berkibar megah di Pusat Pemberian Vaksin atau PPV Dewan Seri Bernam, Sungai Besar. Pada 31 Ogos 2021, kala negara meraihkan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-64, para petugas di sini tabah menjunjung amanah dengan penuh semangat patriotisme. COVID-19 ternyata bukan halangan buat penerima vaksin yang hadir untuk turut menzahirkan semangat kemerdekaan. Buktinya, ratusan vaksinasi lengkap penduduk daerah Sabak Bernam juga telah mencapai 83.9% atau 89,952 orang setakat ini dan memungkinkan Selangor beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara kelak. PPV Dewan Seri Bernam ini merupakan PPV pertama yang dibuka di daerah Sabak Bernam iaitu pada 26 April tahun 2021. Mereka awal kapasiti untuk Dewan Seri Bernam adalah sekitar 600. Walau bagaimanapun selaras dengan pembukaan dua lagi PPV kita iaitu PPVI integrasi di Dewan Seri Sekincan dan Dewan Torazak, kapasiti telah ditingkat kepada 1,000 satu hari. Tak masuk lagi PPV yang dilaksanakan di klinik kesihatan, di hospital, klinik-klinik swasta dan juga yang secara outreach. Dulu dah dapat tarikh tapi sebab masih awal mengandung, so untuk tunggu tarikh yang seterusnya itu masih agak lama. So adanya walk-in ni saya bersyukurlah sebab boleh terima vaksin dengan cepat. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Lindungi diri, lindungi semua. Masih setia bersama saya Jananik dalam Bantras COVID-19. Umum tahu virus ini telah menyerang seluruh dunia pada tahun 2019. Namun, ketentuan dan takdir yang tertulis haruslah diterima dengan hati yang terbuka. Ikuti kisah duka Encik Hasrul Nizam yang diberhentikan kerja dan kini menderita sakit saraf tulang. Baiklah, seperti biasa kalau anda lihat saya dalam kereta, bermakna kita akan menyantuni sebuah keluarga Encik Hasrul Nizam yang sebenarnya sekarang ni tengah kesempitan dalam keadaan pandemik ni dan juga mengidap penyakit saraf. Tiada siapa yang tahu beratnya penderitaan yang dialami Hasrul Nizam Muhammad Hasim 5 beranak. Sebagai ketua keluarga, tentunya beliau tidak boleh cepat menyerah kalah. Namun pandemik COVID-19 hanya menyukarkan lagi keadaan. Satu persatu ujian didatangkan, bermula dengan penggantungan operasi syarikat tempatnya bekerja pada akhir tahun 2020 yang menyaksikannya diberi cuti tanpa gaji. Puas lelaki berusia 46 tahun ini mencari pekerjaan, namun tiada siapa mahu menggaji penghidap penyakit saraf dan kencing manis kronik sepertinya. Masih dia mencuba walaupun hanya terdaya menjual barang lusuh demi sesuap nasi. Jadi dalam keadaan sekarang yang orang kata dari segi kewangan pun sangat kritikal, macam mana Cik Hasrul Nizam lalui keadaan ni? Oh, betul-betul amat sukar lah. Macam saya ni dah tak ada income dah. Dah habis income lah. Mana saving dah habis dah. Dah tak ada apa dah. Nak cover rumah sewa dengan api, dengan air, nak berbagai lagi lah. Masa saya sihat dulu, boleh katakan berat badan saya dalam 85 kilogram. Lepas tu dia susut sekarang 42. Saya ada minta kerja dekat luar. Semuanya tak dapat dengan faktor umur sama kesihatan. Jadinya nak kerja berat tak boleh lah. Saya carilah benda-benda yang boleh dijual seperti kotak, besi. Jadi ada dapat income daripada tak ada langsung. Walaupun kita susah, kita still macam nak berusaha kan, mencari pendapatan. Itu yang kita nak tunjukkan kepada penonton di Bantras COVID-19. Dalam keadaan sukar ni masih ada harapan, mengharapkan yang satu hari nanti mungkin semua ni akan berakhir. Ya, betul. Dan mungkin Pak Cik boleh kongsikan dekat penonton apa yang isteri Pak Cik buat untuk menampung keluarga dalam keadaan sekarang ni. Buat masa sekarang ni, isteri saya membuat kait macam buat kopiah, buat beg. Itulah ada hasil daripada situ. Benda ni kena buat dengan teliti. Kalau tidak, nanti orang yang order tu komplain. Jadi dalam sehari dia mampu buat 2 dan 3. Penyakit yang dihadapi membuatkan Hasrul Nizam berasa tidak terdaya. Hatinya menangis apabila melangkah pun
kadang harus dipapa isteri Nur Azlina Minai 42 tahun yang membantunya mencari rezeki. Pernah dunianya menjadi kelam seketika apabila bukan saja isteri yang menjadi tunggak kekuatan beliau sekeluarga, malah 2 anak kecilnya disahkan dijangkiti virus COVID-19. Tak tahu daripada mana puncanya. Padahal saya tak keluar rumah pun, dalam rumah je. Saya pergi swab, positif. Tinggal 2 orang je lah tak positif, suami dengan anak sulung. Saya tak boleh nak siapkan tempahan orang tepat pada masanya. Ni seminggu saya tak bangun, saya dah larilah job. Tak ada sumber pendapatan. Sebab kita ni kira macam gaji hari lah. Sebagai anak sulung, Nurul Barira Hasrul Nizam tidak sanggup melihat penderitaan ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Satu-satunya pilihan adalah belajar bersungguh-sungguh dan tidak membiarkan pandemik ini menghancurkan impiannya. Saya rasa saya nak belajar tinggi supaya dapat tolong. Sebelum tidur saya fikirlah juga kadang-kadang macam mana nak tolong masa depan nanti. Sekarang kita ada sedikit sumbangan daripada pihak kami, Bantuan COVID-19 dan juga pihak Finas. Dan kita harap sedikit sebanyak apa yang kita perlukan ini dapat meringankan beban kita. Saya berterima kasih kepada Finas kerana memberi bantuan, kerana prihatin kepada kami sekeluarga. Hilang punca pendapatan sejak tahun 2020, namun kehidupan mereka sekeluarga perlu diteruskan dalam suasana pandemik ini. Diharapkan mereka sekeluarga terus tabah dalam menghadapi dugaan yang melanda. Baiklah, itu saja laporan untuk minggu ini. Kita masih lagi belum menang, tetapi pastinya satu hari nanti kita akan berjaya menghapuskan virus COVID-19. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Assalamualaikum. Pandemik COVID-19 mungkin boleh dikawal, namun kenyataannya dunia perlu hidup bersama virus itu. Hujung Oktober 2021, Malaysia dijangka memasuki fasa endemik selepas 80% penduduknya menerima dos lengkap vaksin. Bukan lagi wabak, COVID-19 bakal dilihat sebagai endemik, iaitu penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat tetapi pada kadar stabil dan rendah. Dibantu vaksinasi, perubahan kepada tingkah laku dan mengamalkan prosedur operasi standard atau SOP secara berterusan membolehkan kehidupan kembali berfungsi seperti sedia kala dalam norma baru.